kosong kuku? Apa nak buat masa PKP ni? Nantikan segmen solusi anak muda Jumaat 8.30 malam di Facebook Live MBM. Jadi kita sekarang ni ada tempoh 2 minggu dan kita akan lihat data-data sama ada kita dapat mengurangkan kes untuk tempoh 2 minggu. Pada hemat saya mungkin dalam tempoh 2 minggu kita mungkin tak boleh mengurangkan, tetapi kita boleh mengelakkan kes semakin bertambah. Kita kena kerjasama padu antara Kementerian Kesihatan, Kerajaan dan juga rakyat Malaysia. Kita kena bersatu untuk memutuskan jangkitan COVID-19 dalam negara ini. Nampaklah membantulah keuangan barang dapur tu. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih. Thank you MBM. Thank you rakyat Malaysia. Terima kasih MBM. Terima kasih rakyat Malaysia.
Okay, Assalamualaikum dan selamat datang semua tuan-tuan dan puan-puan. Okay, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan semua ke talk show MVM dalam segmen Solution. Okay, yang dah join kita malam ni, boleh komen dengar ataupun tak dengar, komen juga di ruang komen supaya kita dapat alert dengan masalah kita. Okay, sementara nak tunggu ramai lagi join kita malam ni, saya nak minta semua share link live kita malam ni supaya ramai lagi yang boleh join kita malam ni. Okay, kalau dah share, komen juga dan share. Okay, terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan sesi kita malam ni, saya kenalkan diri saya dulu. Nama diberi Nurazilah Rosli selaku Eksekutif Komiti Sukarelawan MVM dan selaku hos anda pada hari ini. Okay, jom saya kenalkan panel-panel kita malam ni. Panel yang pertama, orang paling penting dalam Muslim untuk Malaysia dan saya percaya ramai di kalangan sukarelawan kita ni dah kenal dah siapa panel kita yang pertama ni. Yang tak lain dan tak bukan Encik Muhammad Fauzan bin Abdul Syukur selaku CEO kita. Apa khabar Encik Fauzan? Oh, baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih Encik Fauzan join kita malam ni. Okay, saya kenalkan panel kita yang kedua iaitu orang yang terpenting juga dalam Muslim Mentor Malaysia iaitu Ustaz Hasbullah bin Najib selaku COO Muslim Mentor Malaysia. Okay, apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar Zila? Alhamdulillah, khabar baik juga. Okay, saya teruskan kepada panel kita yang ketiga iaitu Encik Rizwan bin Osman selaku Head of Media Kreatif Muslim Mentor Malaysia atau kita panggil dia Wan. Khabar Wan? Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya saya nak perkenalkan yang terakhir panel jemputan kita khas daripada Syria. Kalau nak tahu siapa, iaitu Kak Fiza. Ada tak Kak Fiza sekarang? Okay, apa khabar Kak Fiza? Alhamdulillah sihat. Sihat ke tu? Sihat. Kak Fiza kat mana tu? Ada di kedai makan. Okay, dengan santai-santai lah tu. Okay, kalau nak tahu siapa Kak Fiza ni, anda kena tunggu hingga akhir majlis. Pasti beliau akan menceritakan bagaimana dia beri bantuan di musim pandemik ni di Syria. Okay. Disebabkan segmen solution ni masih baru dan malam ni adalah episod pertama kita, jadi saya nak ceritakan sikit apa solution ni sebenarnya. Okay, solution iaitu solusi anak muda. Solusi anak muda adalah penyelesaian untuk isu-isu tertentu yang sering berlaku di kalangan anak muda. Jadi segmen solution ni adalah untuk memberi pendidikan umum secara santai khususnya kepada anak muda. Kenapa anak muda? Kerana ramai di kalangan sukarelawan kita adalah golongan anak muda. Jadi kita fokuskan kepada anak muda lah. Jadi insyaAllah malam ni tajuk kita ialah sukarelawan di era pandemik, gaya baru atau suam kuku. Okay. Sebelum saya buang masa, saya tujukan soalan kepada panel penama kita iaitu Encik Fauzan. Okay, Encik Fauzan. Boleh Encik Fauzan kongsikan secara ringkas tentang Muslim Mentor Malaysia ni? Mungkin ramai followers Facebook kita ni ramai yang masih baru jadi dia belum tahu lagi apa itu MVM. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Zila dan semua pada yang sedang menonton live Muslim Mentor Malaysia yang dihormati dan sayangi sahabat-sahabat ahli-ahli panel yang rakan-rakan perjuangan dalam misi kebajikan dan sukarelawan. Okey, Muslim Volunteer Malaysia secara ringkasnya kita tubuhkan pada pertengahan 2014 yang mana ditubuhkan oleh sekumpulan anak muda. Pada waktu itu diketuai oleh saudara Muhammad bin Jantan. Saudara Muhammad ni adalah merupakan
founder ataupun pengendali blok harian Islam, yang mana satu entiti yang kita gerak untuk menjalankan kerja kebajikan sebelum kita mendaftarkan MVM ni di ROS. Entiti harian Islam ni kita dah bergerak daripada 2013 lagi, yang mana penggerak-penggerak ni di kalangan mereka yang dari pelbagai latar belakang. Ada yang datang daripada latar belakang macam Muhammad sendiri, daripada bahagian pemasaran digital, daripada bidang kejuruteraan, ada bahagian daripada undang-undang, ada bahagian pendidikan. Jadi mereka semua ni datang daripada pelbagai latar belakang dan anak-anak muda, yang mana memberikan sedikit ruang waktu ataupun masa mereka pada hujung minggu. Biasanya kita akan buat pada hujung minggu lah, hari Sabtu ataupun Ahad, program kita kumpulkan sumbangan-sumbangan yang ada melalui saluran harian Islam tersebut dan juga di kalangan kawan-kawan. Kemudian kita jalankan program bantuan seperti bagi bantuan kepada gelandangan, bagi bantuan kepada rumah kebajikan dan lain-lain lah aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Jadi pada 2014, pertengahan 2014, kita nak gerak kerja kebajikan ataupun sukarelawan yang kita jalankan daripada 2013 tu lebih tersusun dan lebih efektif. Jadi kita telah merancang untuk membuat satu pertubuhan yang lebih serius, yang mana yang kalian lihat pada hari inilah. Alhamdulillah, tahun ni adalah masuk tahun ke dah cecah tahun ke-7 lah kita bergerak. Dan kita daripada didaftarkan dengan berdaftar dengan ROS pada 30 Disember 2014, dan alhamdulillah lah sehingga kini MVM dah menerima dan memanfaatkan lebih 15 juta sumbangan rakyat Malaysia kepada penerima-penerima bantuan sama ada di dalam Malaysia maupun di luar negara. Okey, itu saja Bella. Okay, terima kasih Cik Fauzan. Oh, maksudnya ramailah yang join sebelum wujudnya MVM ni, ramailah yang terlibat kan? Ya, betul. Tak sangka dah 7 tahun MVM ditubuhkan. Okay, selain tu, siapa yang boleh jadi sukarelawan dan apa yang sukarelawan boleh bantu di musim pandemik dan PKP ni? Sebab kita tahu PKP ni sangat-sangat terhad untuk kita bergerak kan. Jadi apa yang sukarelawan boleh bantu? Okey, sebelum PKP, kita di MVM ada pelbagai aktiviti yang kita jalankan. Ada aktiviti bersukan seperti paintball, bowling, badminton, futsal dan sebagainya. Ada juga program-program kesedaran masyarakat. Kita ada buat program penanaman semula pokok, ada pembersihan pantai, ada pembersihan kawasan rekreasi, dan ada juga kita aktiviti-aktiviti volunteer kita yang melibatkan respon kepada misi-misi bencana alam, misi-misi ke kawasan-kawasan zon selamat, bukan zon perang. So biasanya kita MVM kita tak buka pada volunteer untuk misi ke zon kawasan yang berisiko. Tapi macam kalau di Kemboja, di Bangladesh, kita akan ada buka ruang kepada volunteer-volunteer kita untuk bersama. Itu adalah waktu sebelum PKP. Tapi bila mana dah berlakunya PKP, berlakunya pandemik COVID-19, gerak kerja dan penglibatan volunteer mula terhad. Dan walau bagaimanapun MVM dengan inisiatif daripada Jabatan Komuniti dan Volunteer MVM, kita rancangkan satu projek khas yang dipanggil MVM Rovers. Yang mana MVM Rovers ni kita memperanankan volunteer-volunteer kita yang berdaftar bersama dengan MVM untuk membantu gerak kerja kita di lapangan yang sebelum ni yang dijalankan oleh kaki tangan kita sendiri. Setiap orang pasti ada keinginan untuk membantu masyarakat di sekeliling mereka, tapi atas faktor mungkin ketidakcukupan dana, tidak tahu macam mana nak bantu, tidak tahu macam mana proses yang sesuai untuk membantu. Jadi kita volunteer-volunteer kita yang berdaftar, volunteer kita yang berdaftar ni, mereka akan diajar dengan cara yang betul, dengan cara yang mengikut yang diajar untuk membantu orang di sekitar mereka, orang yang berdekatan dengan mereka, orang sama ada saudara mara, keluarga ataupun jiran-jiran mereka yang terdekat. Jadi secara tak langsung
capaian MVM untuk membantu rakyat Malaysia ni bukan sekadar yang boleh dicapai oleh kaki tangan MVM semata-mata, bahkan juga boleh dicapai oleh volunteer-volunteer kita di seluruh Malaysia. Jadi mereka ni akan ditugaskan untuk mencari penerima-penerima bantuan yang layak di dalam kawasan mereka, yang mana kalau ikut PKP kita terhad pergerakan. Ada satu masa, ada satu tempoh kalau PKP terhad pada dalam kawasan 10 km. Ada yang tak boleh PKPD, ada yang tak boleh bergerak langsung. Tapi kita pastinya kita mengetahui jiran-jiran kita ada yang tak cukup makan, ada yang tak boleh nak survive dalam keadaan pandemik COVID-19, ada yang dibuang kerja. Jadi dengan maklumat yang kita ada, dengan maklumat yang volunteer kita ada, volunteer boleh salurkan maklumat tersebut kepada MVM dan MVM akan menyalurkan bantuan melalui volunteer kita. Volunteer kita yang akan uruskan bantuan, dia akan dapatkan barang bantuan dari pembekal dan volunteer kita yang akan menyerahkan sendiri bantuan tersebut kepada penerima-penerima kita yang layak. Okey, itulah yang antara volunteer ataupun sukarelawan kita boleh jalankanlah sepanjang pandemik COVID-19, sepanjang PKP yang berlangsung sekarang ni. Dan juga ada program-program yang tertentu yang MVM sendiri jalankan juga, sebagai contoh macam program yang biasa kita jalankan, Piohat, dan program-program lain juga ada yang akan libatkan beberapa orang volunteer, tapi dari segi kapasitinya tidak sama seperti sebelum ni. Kalau kebiasaannya dalam satu program Piohat tu kita 60 orang, 70 orang penerima volunteer yang terlibat. Untuk waktu PKP ni terhad mungkin dalam 10 orang ataupun 15 orang sahaja. 10 orang saja, 15 orang saja yang boleh terlibat untuk bersama-sama dengan kita dalam menyalurkan bantuan. Okey, jelas. Okey, maksudnya MVM Rovers Jejak B40 ni adalah inisiatif baru yang MVM buat kan, untuk bagi aktiviti sukarelawan supaya sukarelawan masih boleh membantu. Saya suka idea MRTP ni. Okey. Okey, saya teruskan kepada panel kita yang seterusnya iaitu Ustaz Asbullah. Okey, Ustaz. Okey, mana Ustaz? Okey Ustaz, disebabkan berlakunya banjir dahsyat tahun ni kan, MVM ada turun menghantar bantuan dan Ustaz antara orang yang terlibat. Boleh Ustaz kongsikan pengalaman Ustaz menyertai misi bantuan banjir di Peluang Johor dan masa PKP? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala. Baik. Alhamdulillah pada tahun ini walaupun dalam keadaan PKP, sebelum daripada PKP dilaksanakan, MVM sempat untuk kita melaksanakan satu misi bantuan banjir. Yang kita tahu pada penghujung tahun dan awal tahun ni memang satu fenomena biasalah, keadaan yang kita boleh jangkakan kalau di negara kita ni kemungkinan besar akan berlaku banjir dan sebagainya kerana monsun timur laut dan mengikut apa yang diramakan oleh kaji cuaca. Jadi MVM memang telah bersedia sedia untuk menyampaikan bantuan-bantuan kecemasan dan kebetulan antara negeri yang dilanda banjir pada tahun ini adalah negeri Johor. Itulah negeri kelahiran saya jugalah. Johor kita tahu antara negeri yang kawasan di Malaysia yang biasa terdedah dengan banjir, dan kalau kita ikut kajian daripada Jabatan Kaji Cuaca dan sebagainya, mereka dapati bahawa Johor ni mempunyai tekanan udara yang agak rendah, menyebabkan taburan hujan di negeri Johor ni lebih lebat berbanding negeri lain. Benda ni kita alami bila saya dalam perjalanan nak pergi ke Johor. Saya telefon mak saya kata Johor hujan lebat tak berhenti-henti, dia kata. Tapi masa tu kita daripada KL kita rasa macam KL ni macam tak ada apa yang berlaku je, macam kering, kontang, tak hujan apa semua. Dan bila kita masuk sempadan daripada Melaka dan masuk Johor tu, kita nampak awan gelap. Macam kita tengok cerita-cerita yang ni kan, bila orang jahat tu mengamuk, awan jadi gelap, kalau peti aja itulah. Bila masuk Johor tu nampak awan jadi gelap. Memang betul Johor hujan dia tak berhenti pada waktu tu dah. Dan kita di Johor kita kerjasama dengan Permai Care. Permai Care ni salah satu NGO di daerah Peluang Johor
mereka yang buat assessment, mereka cari penerima bantuan, mereka cari lokasi-lokasi yang terjejas teruk untuk sampai ke bantuan, dan mereka jadi wakil kepada MVM untuk membeli barang-barang bantuan, mereka selesaikan, dan bila kita sampai di Johor pada waktu tersebut, barang-barang ni telah disiap sedia, diuruskan oleh permaikan, boleh tengok dalam gambar tu. Baik, kami bertolak tu pun awal pagi. Actually ini adalah misi satu hari je. Biasa misi MVM ni kita akan pergi 2 atau 3 hari. Tapi pada kali ni, kerana kesuntukan masa, kita pergi 1 hari saja. Dan kita pun dapat maklumat daripada partner kita, permaikan tu lebih kurang hari Rabu ataupun hari Selasa kita dapat maklumat. Hari Rabu kita proses permohonan, pembelian barang dan sebagainya. Hari Khamis kita bertolak. Hari Khamis 7 pagi kita bertolak dan sampai di Johor tu pagi. Bila sampai tu kami terus ke daerah Keluang, ke Bandar Keluang. Bandar Keluang ni antara kawasan yang terjejas teruk waktu banjir, dan lokasi pertama di daerah Keluang tu kami pergi ke Kampung Bentong. Kampung Bentong dibagi orang Keluang, dia tahulah kalau Keluang ni, Kampung Bentong kawasan pertama sekali banjir. Hujan lama sikit je, Kampung Bentong banjir dulu. Kampung Bentong ni KPI pada banjir Keluang lah. Maknanya kalau Kampung Bentong tenggelam, barulah Keluang akan banjir. Tapi kalau hujan biasa pun Kampung Bentong akan banjir lah. Dan bila Kampung Bentong ni, kalau kita tengok dia ada satu sungai besar nak sampai di antara tengah-tengah kampung tu. So bila ada sungai besar ni, kita tahulah sungai bila naik air akan melimpah dan habis. Kami pergi ke situ, kami melawat rumah-rumah yang terjejas teruk. Bayangkan Kampung Bentong ni memang kawasan memang paling cepat banjir. Dalam Kampung Bentong ada kawasan yang nombor 1 banjir dalam Keluang. Kira Keluang ni orang belum banjir, dia dah banjir dulu lah. Memang dia kawasan yang agak dalam rumah tu. Dan bila kita pergi, kita tanya tuan rumah tu, kita sampai, dia tengah dalam keadaan bersihkan rumah, duk pakai water jet apa semua. Dia kata rumah dia 2 tingkat, dan tingkat 1 tenggelam habis. Dan rumah yang 2 tingkat ni sebenarnya rumah yang agak tinggi daripada rumah orang lain. Bayangkan rumah, ada sebelah tu ada rumah kampung. Kalau kita tengok nanti ada gambar yang nampak ada rumah papan, ada air bertakung. Tu rumah tu di bawah. Dan rumah tu bila tenggelam, totally hilang tu sampai ke bumbung rumah tu. So ni dahsyatnya banjir di kawasan Kampung Bentong ni lah. Kawasan pertama yang kami sampai. Dan bila kami sampai 7 hari bulan tu, 7 Januari yang lepas, mereka ni dah balik ke rumah. Air dah surut, mereka dah balik ke rumah. Kami sampaikan bantuan ke beberapa rumah-rumah yang terjejas teruk, kerana tak dapat nak pergi ke semua. Kita serahkan baki bantuan kepada ketua kampung di Balai Raya dan mereka selesaikan pengagihan yang baki ni lah. Dan seterusnya, selesai Kampung Bentong, kami ke Kampung Tengah. Kampung Tengah ni pun antara kawasan yang terjejas teruk waktu banjir. Dan waktu kami sampai sama juga Kampung Tengah ni, para penduduk dah balik semula ke rumah mereka. Kami serahkan bantuan yang banyak kepada ketua kampung di Balai Raya, dan kami pergi ke, seingat saya lebih kurang 10 rumah penduduk kampung yang paling terjejas di Kampung Bentong, di Kampung Tengah Keluang. Dan di sana, mengikut cerita daripada penduduk yang ada di sana, kampung yang kami pergi, kawasan pedalaman Kampung Tengah dalam tu, air ni dia macam lautan kat situ pada waktu banjir. Air macam lautan, memang tak nampak apa, air memang dalam. Dan kami pergi ke rumah-rumah tu, memang kami nampaklah kesan-kesan air ni sangat tinggi lah. Ada kawasan yang agak dalam tu, bagi dia banjir ni biasa, kerana kalau hujan tak berhenti beberapa jam, air akan naik ke paras Buku Lali, lebih kurang begitulah. Ni memang kawasan memang mudah tenggelam. Tapi pada hari tersebut, banjir tu dia dah siap letak peti air di atas macam para tu tinggi, lebih kurang tinggi paras pinggang dia tu, dah siap. Tapi tetap tenggelam. Peti sejuk dia, macam basuh dia 4 lantai tetap tenggelam. Lebih kurang, saya ingat hampir paras bumbung jugalah rumah tenggelam. Dan rumah tersebut dibuat daripada, rumah yang agak dark, dibuat daripada papan, dibuat daripada plywood. Rumah tu dah jadi macam rosak, papan-papan tu jadi kembang. Dah selesai kat Keluang, kami ke Kahang. Kahang ni dia sebenarnya masih dalam daerah Keluang, cuma dia dah keluar sikit, dia dah menghala ke Mersing. Di sana kami masih lagi ke PPS, Pusat Penempatan Sementara Banjir. Di sana masih lagi mereka duduk di PPS menunggu bantuan. Kami pergi ke 2 lokasi, sekolah rendah di Kahang dan juga sekolah menengah Kahang. Di sana kami sampaikan bantuan tilam dan juga barang-barang keperluan bantuan asal banjir bagi mereka. Menariknya di Kahang ni air dia memang tak turun lagi.
air dia tak turun lagi. Dan di Kahang ni mereka mengalami banjir sebanyak dua kali. Hari pertama banjir, tenggelam, kemudian ada penduduk yang dah mula bersihkan kedai, rumah mereka, kemudian banjir sekali lagi. Selang beberapa hari air naik sekali lagi. Dan waktu kami sampai tu dah gelombang kedua dan mereka masih lagi berada di pusat penempatan banjir tu, dan agak kesianlah kita tengok dengan keadaan mereka yang ramai di pusat penempatan banjir, dan ialah dengan keadaan kita COVID ni nak menjaga SOP dan sebagainya. Kebetulan pula hari tersebut dia kata beberapa hari mereka mengalami terputus bekalan elektrik di pusat penempatan banjir tersebut lah. Yalah kita tak pelik lah, kerana bila banjir ni banyak bekalan-bekalan elektrik terganggu, dan mungkin kerana faktor keselamatan kadang-kadang pihak berkuasa TNB dan sebagainya terpaksa mematikan bekalan elektrik, memotongkan bekalan elektrik untuk keselamatan lah. Ni lebih kurang satu hari kita punya misi, dan Alhamdulillah misi kita berjalan dengan lancar lah, walaupun dalam keadaan COVID dan dalam short notice period lah kita boleh laksanakan, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada partner kita di Johor iaitu Permai Care yang banyak bantu mereka jalankan tugas yang sangat awesome. Kita bagi duit, kita tahu mereka semua dah selesaikan dah. Kami datang tanpa stiker dan bagian. Dan juga nak terima kasih juga kepada volunteer kita, Muzaffar Abdullah. Ni volunteer yang kita kena angkat banner dia sepatutnya, angkat banner hidup Muzaffar, angkat tangan lambai-lambai gitu kan. Patutnya. Sebab Muzaffar ni memang volunteer kita, dia yang sanggup infakkan kenderaan dia pada hari tersebut untuk bawa kita punya tim bantuan banjir daripada Puchong ke Johor dan balik semula. Ni besi bantuan banjir yang paling canggih lah. Kita naik Audi Q7 pergi agih bantuan banjir. Jangan main-main orang lain nak highlight MBM naik Audi Q7. Terima kasih kepada Muzaffar Abdullah. InsyaAllah. Itu saja. Okey, terima kasih. Okey, saya tak pernah lagi join misi banjir yang sedahsyat ini. Saya pernah join dekat Kelantan Bermusang tahun lepas, tapi sebab kita dah pergi lambat tau, so dia dah surut, jadi saya tak tahu dia punya gambaran macam mana yang sebenarnya. Sangat dahsyat rupanya sampai ke Bumpung. Okay, terima kasih Ustaz Sebullah. Jadi maknanya agak mudah lah kan sebenarnya, Permai Care dah bantu kita, jadi kita dah datang tu terus hantar stiker, tanpa stiker dan sebagainya. Okey, seterusnya saya nak jemput Wan. Wan ni pun dia turut terlibat dengan misi banjir bersama dengan Ustaz baru-baru ni. Okey Wan. Wan juga menyertai misi banjir semasa PKP berlangsung hari tu kan. Okey, boleh tak Wan kongsikan apa beza bertugas sebagai sukarelawan media semasa PKP dan sebelum PKP? Ada beza tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zila. Pertama kalinya saya nak ucapkan terima kasih kepada semua tim yang terlibat dalam persiapan segmen solution yang dibawakan oleh MVM ni. Menarik cerita-cerita daripada panel kita tadi. Dan nantikan panel terakhir dan memang sempoi yang kita bawakan khas daripada Lubnan sekarang ni. Banyak tadi Ustaz Hasbullah dah ceritakan orang kata apa, daripada misi banjir daripada MVM ke Johor, dan sangat detail lah. Tapi daripada side saya, Alhamdulillah saya antara yang menyertai misi ke Keluang yang baru ni di Johor. Yang terlibat juga adalah saudara Imran, Muzaffar tadi yang disebutkan, dan kalau nak terus kepada menjawab soalan, kita boleh tengok sekarang ni memang banyak sekatan kan. Kalau kita sedia maklum lah, sekatan jalan raya, istilah dia SJR, ada lebih 537 sekatan jalan raya. Itu challenging untuk daripada Puchong untuk ke Johor. Dan kalau nak fokuskan kepada macam mana prosedur media untuk mengambil gambar dan sebagainya, footage, video yang kita akan ambil. Prosedur yang kita kena ikutkan adalah macam biasa, memakai mask, topeng muka, sarung tangan, hand sanitizer masa kita aktiviti pengagihan. Kita bersedia untuk suhu badan yang normal lah, tak bergejala.
then tak boleh pergi ramai. So tugas media ni memang kena tangkas lah. Kena mengambil video dan foto dalam masa yang sama dan kena bijak lah mengatur tu. Then untuk penyaluran bantuan tu pula bukan sebarangan barang yang kita boleh bagi. Barangan kering atau yang sudah dimasak je dibenar untuk disalurkan. Kena jaga jarak sosial yang paling utama. Then kita boleh tengok lah, dia mesti dekat kawasan yang kita pergi tu, pusat pemindahan sementara tu ada anggota bertugas, maksudnya APM ataupun rela lah kan. Then semua tu mostly kena berjaga-jaga walaupun kita pergi tempat yang tengah hujan, sampai-sampai je dah hujan. Then nak kena bersedia dalam segala expect dan unexpected. Maksudnya bersedia dalam keadaan nak mengambil footage gambar yang sesuai, video yang sesuai. Itulah bezanya sebelum PKP dan semasa PKP. Then suka juga saya kongsikan momen-momen yang kita dengar daripada Ustaz Abdullah tadi. Sampaikan kita melawat tempat-tempat yang sampaikan ular sawa masuk dalam rumah. Gambar-gambar yang macam kita dah boleh lihat di skrin kan. Macam mana kita packing, macam mana kita load barang ke dalam 4-wheel drive, macam mana kita bersedia untuk bergerakkan daripada satu tempat ke satu tempat. So semua tu kena manage timing yang sebaik mungkin lah, dan memang cepat sebab misi yang pergi sehari, misi pergi balik hari kan. Dan misi ni memang alhamdulillah berjalan lancar dan kita buat sehabis baik lah kan. Kalau boleh tengok memang NGO yang kita kerjasama tu, Permaicare, sangat-sangat membantu. Kita juga mempersiapkan orang kata apa? Kalau dari segi side media memang kita cuba all out dan sebaik mungkin untuk setiap lokasi tu ada footage yang terbaik, ada footage yang menyentuh emosi, ada footage yang boleh dibawa ke office, ke simpanan media kita untuk digunakan dalam kempen-kempen akan datang, digunakan untuk menyalurkan sumbangan untuk seterusnya lah, untuk program-program pasca banjir ataupun misi-misi yang lain lah. Setakat itu daripada saya. Boleh nanti insyaAllah kita akan cerita lagi di sambungan soalan yang akan datang lah. Terima kasih kepada yang menonton, dan insyaAllah kalau ada soalan-soalan kami akan cuba jawab di yang ni lah, yang sempat untuk kita jawab. Itu saja Zila. Okay. Terima kasih Wan. Rupanya nak jadi sukarelawan media ni pun dia ada ciri-ciri yang tertentu kan. Macam mana nak ambil footage, macam mana angle yang kita nak ambil. Lagi masa PKP ni kita perlukan jarak apa ni, SOP kita kena ada jarak semua tu. Okay, saya baru tahu rupanya sekatan kita sebanyak itu, 570 sekatan ni Wan. Okay, sangat banyak rupanya. Okay, kita dah tanya panel-panel kita yang bertugas menghantar bantuan dalam negara. So yang seterusnya yang ditunggu-tunggu, nak dengar Kak Fiza kita berkongsi pengalaman bertugas di luar negara. Kak Fiza, jemput Kak Fiza. Okay, Kak Fiza okay gitu? Assalamualaikum Azila. Dengar ke? Okay, boleh dengar. Makin berseri, makin cantik hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, saya kenalkan dulu Kak Fiza ni. Kak Fiza ni nama penuhnya Nur Fariza binti Baha, selaku Senior Eksekutif Perhubungan Awam dan Projek di Malaysia for Syria MFS. Betul tak Kak Fiza? Betul. Okay, dan kini Kak Fiza ni dia berada di Syria untuk menjalankan misi musim sejuk ke Syria. Okay, Kak Fiza, sekarang waktu kat sana pukul berapa tu? Sekarang ni kita berapa sekarang ni? Pukul 3 petang. Dekat Malaysia pukul berapa sekarang? 9. Baru 9 masuk malam dah. 9 tepat. Kat sini pukul 3 petang dah. Tapi dah gelap sebabnya kita sebenarnya daripada Siras kita berpindah ke Lubnan. So dekat Bikok sekarang ni, itulah cuaca dia pun agak kurang baik. Cuaca dia macam mana tu? Cuaca dia sebab sekarang ni kalau ikutkan Bikok sekarang ni, cuaca dia ada storm, ribut salji juga. So kalau katakan perangkaan daripada kaji cuaca, ribut salji ni bermula pada hari Rabu dan dijangka
sehingga Jumaat atau Sabtu. So kita orang kat sini pun suhu dia punya paling negatif pun paling negatif 5 lah. Negatif 5 dekat Bikok ni. Sangat sejuk ya. Okeylah, tanpa saya buang masa, boleh tak saya nak tahu apa perasaan Kak Fiza apabila ditugaskan untuk menjalankan misi musim sejuk ke Syria pada musim pandemik ni? Apa perasaan Kak Fiza? Okay, perasaan Kak Fiza. Perasaan saya sebenarnya berbau tau, bercampur bau. Ada gembira, ada sedih, ada risau. Yelah, kita nak pergi ke luar negara. Which is dalam Malaysia for Syria, kita memang setiap tahun di antara orang yang akan pergi ke luar negara untuk menghantar bantuan. Tapi pada 2020 yang mana sekatan kita disebabkan pandemik COVID-19 dan pintu-pintu sepadan ditutup. Jadi kita mengambil langkah dengan membuat dana transfer lah. Tapi dan alhamdulillah pada winter alhamdulillah diberi rezeki kami turun ke lapangan dan rasanya bergembira dapat berjumpa dengan mereka. Dan dalam masa yang sama sedih juga sebab kita sedih dan risau. Kita takut kalau katakan terefek ataupun terkesan. Tapi kita macam akak ataupun rakan-rakan kita bertawakal dan kami berpegang pada Allah bersama dengan kami. Kami juga ibu bapa kami sentiasa mendoakan kami dan setiap langkah kami ni diiringi dengan doa dan juga semangat daripada ibu bapa kami. Alhamdulillah. Itu yang membuatkan kami kat sini sehingga hari ini. Kalau ikutkan Zila, ini adalah misi yang paling lama daripada 9 hari bulan 1 sehinggalah kini. Masya Allah. Sangat lama. Sangat lama. Kalau ikutkan selalunya Malaysia for Syria, misi paling lama pun 2 minggu sahaja. Tapi ini daripada 9 hari bulan 1 kami berlepas hinggalah ke hari ini. Dan masih lagi belum selesai. Oh. Yeah. Okay. Macam saya teringin juga tahu nak ke sana. Tengok sendiri bagaimana keadaan dekat sana. Mungkin satu hari nanti bolehlah saya ada rezeki bolehlah ikut Kak Fiza ke sana. InsyaAllah, ahlan wa sahlan kata Arabnya. Kalau orang Arab kata apa? Ahlan wa sahlan datang. Okay. Okay Kak Fiza, apa cabaran paling besar dalam proses persiapan untuk bawa bantuan ke Syria ni? Cabaran paling besar sebenarnya dalam kami sendiri daripada Malaysia for Syria dan juga GPM, kita tidak ada pengalaman daripada Malaysia bukan daripada luar negara, daripada Malaysia yang menguruskan kontena. So this is our first experience menguruskan kontena. Yang mana kontena mencabarnya adalah kita menguruskan pada awalnya perancangan ni kita nak bawa satu kontena sahaja. Tapi nak katakan subhanallah, Masya Allah rakyat Malaysia ni walaupun diorang ni terkesan disebabkan COVID-19, ada yang bisnes juga terkesan, ada yang kehilangan pekerjaan. Tapi dia tetap menyumbangkan. Hatta satu jaket tu dah lusuh dah koyak dah. Dia tetap juga hantar, dia kata apa, dekat dalam nota tu dia kata ini adalah salah satunya harta yang saya ada. Kalau sudi terimalah, kalau tak sudi buang je lah. Jadi macam Masya Allah, diorang ni tetap juga nak menyumbang walaupun mereka ada, itu saja harta yang mereka ada. Dan apa yang kita, daripada pelancangan dia, daripada satu kontena ni terus jadi 4 kontena. Daripada ruang satu kedai tu, dekat office Peduli Insan tu, yang kita anggarkan, okey mungkin setakat separuh saja, dia dah jadi macam 2 kedai. 2 kedai penuh sampai dinding. Masya Allah, hebatnya rakyat Malaysia. Sebenarnya rakyat Malaysia ni sangat-sangat prihatin. Dan projek kontena ni dia mendapat kerjasama dengan banyak pihak. Macam contohnya rakan kerjasama kita Muslim Volunteer Malaysia. Masya Allah, My Fan Action, Haluan, Global Peace Mission, apa lagi? Cinta Syria Malaysia, Rizkur Rahman dan pelbagai lagi NGO. Ada lebih kurang 9 NGO Malaysia yang membantu, yang bekerjasama untuk menjayakan projek kontena for Syria ni. Masya Allah, hebatnya. Okay. Oh, maksudnya kontena tu totalnya berapa Kak Fiza? Total kontena tu 4 dan dalam dia tu ada
macam-macam ada. Baju sejuk ada apa lagi baju sejuk, ada makanan, ada pampers, ada spek sanitary. Masya Allah, macam-macam Zila. Tak boleh nak digambarkan betapa prihatinnya rakyat Malaysia ni. Masya Allah. Kalau bagi volunteer, Muslim volunteer Malaysia yang volunteer orang datang turut membantu, diorang pun tak apa orang cakap, tak kira penat, tak kira lelah. Daripada pagi tu sampai ke petang tu datang susun barang kotak. Okey, tak settle lagi, esok datang, tak apa, ambil cuti, tolong susun baju dalam kotak. Insya-Allah sangat hebat, sangat hebat. Akak tak dapat nak gambarkan begitu hebatnya rakyat Malaysia. Sampai kan orang bila sampai kat sini, orang Arab kata Masya Allah Malaysia bagus. Tidak ada kata buruk pun tak ada kata buruk pun Arab Siram mengenai Malaysia. Semua kata sangat bagus. Alhamdulillah. Itu baru kita settlekan kontena, barang-barang masuk dalam kontena, belum lagi bawa kita ke sana. Itu lagi tak dapat gambarkan tu. Saya sebab dengar pasal jaket yang dah lusuh tu sebenarnya. Jaket dah lusuh tu, dia sebenarnya banyak tau Zila nak katakan. Kalau bagi siapa yang turut serta waktu program susunatur sorting barang ni kan. Ada seorang makcik tu datang, dia siap kata okey, dia bagi bekas tu kan, bukan bekas lah. Dia bag goodies, dia letaklah baju dan juga kain plekat ke, I don't know lah. Kain, dia lebih kurang kain lah. Dia kata ambil lah barang ni. So kita katalah tak boleh cik sebab dah penuh dah. Tolonglah ambil. So kita macam okay, you dah sampai, takkan kita nak tolak. Dia kita terima. Kita terima, dia cakap inilah harta saya ada. Okay. Memang kebanyakan memang ada, ramai yang rakyat Malaysia macam tu tau. Dia kata sampai ada yang kata saya di antara orang yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19. Bisnes saya jatuh merundum. Tapi saya tetap juga nak bantu. Kerana sebab mereka ni umat Islam yang dalam kesusahan, mereka ini saudara-saudara saya. Saya nak bantu juga mereka. Akak rasa macam, ya Allah sebabnya akak tak tahu nak kata macam mana. Ada seorang lagi hamba Allah yang akak nak katakan, dia bagi baju sejuk juga. Tapi dalam masa dia bagi baju sejuk dan kita tolak sebabnya dah terlalu penuh tau. And then dia kata, ambillah baju sejuk ni. Kita dah ambil. Okey, puan, saya nak bagi sumbangan RM3,000. Sumbangan RM3,000 ni puan bagilah untuk mereka. Ini je yang saya mampu, ini yang rezeki saya ada. Jika saya ada rezeki lagi, saya akan beri lagi. Saya akan beri tambah lagi insya-Allah. Akak macam, ya Allah, tak tahu nak katakan. Kalau katakan kita orang ni tak stop, kita orang hanya ambil 4 hari je tau untuk penuh 2 kedai. Bayangkan Zilai, perancangan kami nak ambil dalam 2-3 minggu untuk penuhkan kedai. Hanya dalam tempoh 4 hari saja dah penuh 2 kedai. Kalau 2-3 minggu macam mana? Akan rasa mau satu lot penuh dengan baju-baju tau. Masya Allah. Hebatnya rakyat Malaysia. Tak boleh nak gambarkan. Sebab baik tau bila... Baik sangat rakyat Malaysia ni punya. Okey, terima kasih Kak Fiza. Apa ni, kontena tu baru 4 kontena kan. Kalau dah minggu-minggu tu saya rasa 10 kontena berada di sana. Betul. Okey, terima kasih Kak Fiza. Sama. Okey. Sebelum saya teruskan sesi kita malam ni, saya nak minta bantuan semua penonton kita untuk sharekan lagi link live kita malam ini. Okey, terima kasih kalau siapa yang dah share tadi. Siapa yang belum share boleh share lagi kita punya link live kita supaya ramai lagi boleh dengar perkongsian panel-panel kita malam ni. Okey, siapa yang ada persoalan pun ataupun soalan-soalan yang nak ditanya kepada panel-panel kita, boleh juga tinggalkan soalan di ruangan komen. Okey, baik. Tadi kita dah dengar macam mana persiapan nak hantar bantuan ke luar negara di musim pandemik ni. Jadi saya nak tanyalah Encik Fauzan. Okey, Encik Fauzan. Ya, saya tak ada. Okey, macam Encik Fauzan sendiri pernah menghantar bantuan dalam musim PKP sejak tahun lepas. Boleh tak ceritakan pengalaman dan cabaran yang dihadapi dalam menguruskan program bantuan dalam musim PKP ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tahun 2020 yang merupakan tahun yang boleh dikatakan krisis dunia lah, yang mana kita dilanda dengan pandemik COVID-19
dan mula berlakunya PKP pada bulan Mac 2020 sehinggalah kini masih lagi ada beberapa tempat yang masih lagi PKP di beberapa negeri dan lain-lain ada PKPB dan PKPD. Pada tahun 2020 pergerakan NGO untuk memberi bantuan bertukar 180 darjah daripada yang biasa yang kita jalankan. Yang mana kalau kita biasa bagi bantuan, kita akan buat serahan secara langsung, kita boleh kumpulkan penerima-penerima bantuan kita dalam sesuatu masa di satu lokasi dan kita boleh buat agihan secara lebih teratur dan tersusun lah. Dan perjalanan untuk orang kata program untuk agihan bantuan tu sebelum PKP ataupun sebelum pandemik COVID-19 memang sangat mudah. Tapi bila mana dah berlaku PKP dan kita akur dengan saranan daripada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia dan dengan SOP-SOP yang disediakan, MVM yang juga merupakan salah satu NGO di bawah NGO yang bersama dengan rakan NADEMA Agensi Pengurusan Bencana Negara, kita menyalurkan bantuan mengikut SOP-SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, yang mana bila nak buat serahan kita perlu ada surat kebenaran daripada pihak JKM. Sebagai contoh, kita nak jalankan bantuan di daerah Sungai Besar sebagai contoh, kita perlu dapatkan kebenaran daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sungai Besar untuk nak menyalurkan bantuan kepada penerima-penerima kita yang layak. So senarai penerima tu kita perlu bagi secara detail, kita dah dapat surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat setempat, dan selepas kita dah dapatkan kelulusan daripada JKM, barulah kita boleh jalankan aktiviti serahan bantuan dengan diiringi oleh anggota rela ataupun anggota Jabatan Pertahanan Awam. Jadi mereka ni akan sentiasa mengiringi kita dan tim kita bersama-sama sepanjang, kalau kata 2 hari bantuan kita jalankan untuk buat serahan, sepanjang itulah mereka akan bersama kita dan mengiringi kita untuk menyalurkan bantuan kepada penerima-penerima. Dan sepanjang serahan juga dibuat, kita lebih memang dalam keadaan menjaga kesihatan sama ada untuk diri sendiri ataupun penerima bantuan, yang mana kita sentiasa memakai penutup muka, kita sentiasa sanitize tangan, sentiasa menjaga peralatan kita daripada yang disentuh daripada terdedah lah kepada benda-benda yang tercemar. Dan setiap kali kita buat serahan memang kita akan sanitize tangan kita, dan sama juga mana-mana tim kita yang terlibat dalam pada waktu tu, jika ada bergejala, walaupun kita buat serahan ada yang batuk semasa buat serahan ataupun kurang sihat, memang kita tak benarkan langsung tim kita ataupun sukarelawan kita terlibat pada waktu tu untuk bersama-sama untuk buat serahan. Itu sebagai salah satu syarat ataupun SOP yang kita jalankan sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 ni. Dan Alhamdulillah bila mana dah bermula daripada tahun 2021 ni, gerak kerja kita dah mengambil inisiatif ataupun alternatif yang lain atas faktor kita dah tak boleh bergerak dengan cara sama. Dan sampai bila pun kita takkan nak stay senyap, stay slow ataupun stay tak bergerak di saat orang lain, di saat ramai penerima bantuan di luar sana yang memerlukan bantuan. Kita perlukan initiate satu langkah ataupun satu panduan ataupun satu gerak kerja yang lebih tersusun dan teratur tanpa melanggar SOP-SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKM, dan serahan dapat dijalankan dengan lancar. Jadi antara yang inisiatif yang kita buat, itulah yang tadi yang saya ceritakan di awal siaran kita tadi, berkaitan dengan MVM Rovers Jejak B40, yang mana kita memperanankan volunteer kita yang ada lebih kurang 2,000 lebih 2,000 volunteer kita yang ada di seluruh Malaysia, di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, yang mana kita akan memperanankan mereka untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada penerima-penerima bantuan di seluruh Malaysia. Jadi insya-Allah dengan inisiatif
semoga manfaat hasil sumbangan rakyat Malaysia melalui MVM tu dapat disalurkan sebaiknya kepada penerima-penerima yang memerlukan. Di samping itu juga sepanjang PKP ni kita memang pergerakan kita memang lebih banyak kepada kerjasama dengan NGO-NGO lain. Kalau yang sedang menonton ni boleh saksikan sebelum-sebelum ni bagaimana pada waktu berlakunya PKP berbondong-bondong betapa banyaknya NGO yang sama-sama menyokong ataupun berusaha untuk membantu kerajaan dalam menangani krisis ekonomi rakyat Malaysia, utamanya yang baru dibuang kerja, yang hilang pekerjaan, yang tidak cukup makan. Jadi NGO ni ada pelbagai NGO yang turut membantu, yang kadang-kadang kita tak pernah dengar pun nama mereka, tapi tiba-tiba nama mereka ni dikenali atas faktor mereka mula aktif. Mereka sama-sama turut sama membantu. Ada yang bantu untuk menyediakan ada yang membantu dari sudut memberi bantuan barangan asas, ada yang membantu dari sudut perubatan seperti sukarelawan untuk KKM dan sebagainya, dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang berjalan sebenarnya, berjalan aktif sepanjang PKP ni. Tapi pergerakan tersebut memang berbeza daripada sebelum PKP, yang mana pergerakan tu akan tertakluk kepada SOP yang MKN telah keluarkan, dengan penjarakan sosial yang perlu dijaga, pemakaian mask, sentiasa mencuci tangan dan sebagainya. Okay, terima kasih Encik Fauzan. Okay, maksudnya ada beberapa prosedur yang kita perlu perlu kita lalui sebelum kita nak buat satu-satu program di masa PKP ni. Okay, alhamdulillah di sebalik kesan COVID ni rupanya ramai lagi NGO yang macam Encik Fauzan cakap tadi, yang kita tak tahu pun tiba-tiba datang bantu kita juga. Rupanya kesan dia ramai NGO-NGO yang tertubuhnya disebabkan kesan daripada COVID ni, alhamdulillah. Okay, terima kasih Encik Fauzan. Okey, saya teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu Ustaz Asbullah. Okey. Okey ke? Ada technical problem kot. Okay, kejap Sekejap ya para penonton. Sebab saya dapat tahu macam ada technical problem. Dengan technical problem Azila? Okey, sementara tengah kita menanti Ustaz Abdullah masuk, mungkin saya boleh share sikit. Ada beberapa lah isu-isu semasa kita memberi bantuan, yang mana kita, kalau kita tengok sekarang ni banyak yang memberi bantuan di lapangan, tapi dalam memberikan bantuan kita mesti menjaga beberapa orang kata adab dalam memberi bantuan, adab dalam menyiarkan gambar-gambar penerima bantuan. Sebab kita tahu kadang-kadang masa PKP ni memang banyak yang NGO yang keluar untuk memberi bantuan, tapi ada beberapa orang kata, mungkin perkara yang mereka tidak tahu, etika dari sudut menyerahkan bantuan, etika dari sudut untuk mengambil gambar sepanjang memberi bantuan. Jadi benda-benda tu adalah benda yang kita MVM sebelum ni pun melakukan benda yang sama, kesilapan yang sama, dan kita demi menjaga aib penerima bantuan, ada penerima-penerima yang mereka tak nak gambar mereka disiarkan. Memang setiap kali gambar-gambar yang kalau kata di MVM ni kita siarkan biasanya atas keizinan, memang dengan izin daripada penerima-penerima bantuan kita.
Dan juga untuk bila mengambil gambar perlu berhati-hati sebab kita tak kira lah siapa kita. Kita memang kalau kita ni tangan yang kanan menghulurkan bantuan kepada tangan yang kiri, tapi kita perlulah menjaga adab ataupun menjaga aib penerima bantuan kita. Sebab kadang-kadang pada waktu orang susah, terutamanya pada bila mana berlaku banjir. Bila mana berlaku banjir ni pastinya ada yang kehilangan harta benda, ada yang rumah hanyut, ada yang tak sempat nak menyelamatkan kata barang-barang mereka, dan kiranya tinggalnya tu sehelai sepinggang macam tu lah, dan tinggal baju saja. Apa yang ada pada badan dia itulah yang dia pakai. Jadi kalau kena kejadian banjir tu pada waktu pada waktu dia tidur, memang baju tidurlah dia pakai pada siang hari, dan itulah yang dia pakai sampailah bantuan terima. Jadi bila mana bantuan tu diserah, kenalah menjaga aib penerima bantuan kita. Kalau kes-kes sebegitu yang kita hadapi, biasanya kita hanya buat serahan sahaja dan gambar kita takkan ambil. Dan kita tengok gambar-gambar mana yang tim media kita terambil, biasanya kita akan delete gambar-gambar yang sebegitu, yang kata tidak menutup aurat dan sebagainya. Dan gambar-gambar yang mereka tidak izin untuk siarkan, memang kita tak siarkan lah. Jadi memang kita kena jaga benda-benda tu, walaupun kita memberi bantuan, kita membuat kebaikan, jangan kita menimbulkan kata fitnah ataupun keburukan pula kepada penerima kita, dan mungkin akan menjadi backfire pada NGO kita pula dengan posting-posting yang tidak mungkin macam menghiraukan aib penerima bantuan kita. So kalau technical error dah okey ke? Dah settle dah. Okey, baik. Okay, Setelah sekadar selingan sementara settlekan technical problem tadi. Okey, berbalik pada Ustaz Asbullah. Okey, Ustaz Asbullah dah ready ke? Ready? Okey, sorry Ustaz. Tadi saya tak boleh nak masuk. Sudah, macam ada dinding yang menghalang, saya tak boleh masuk. Okey Ustaz. Okey, Ustaz kan pergi misi banjir hari tu. Okey, apa risiko dan cabaran yang Ustaz hadapi sepanjang misi bantuan berlangsung, dan apa momen yang tak boleh dilupakan semasa menjalankan misi? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa man tabi'ahum wa sallallahu. Risiko dia adalah lebih kepada kita nak jaga SOP itu sendirilah. SOP ni bukan sekadar kita nak elakkan diri kita daripada kena saman dan sebagainya, tapi sebenarnya kita nak jaga diri kita sendiri sebagai orang yang memberi bantuan, dan lebih-lebih lagi kita nak jaga mereka yang terjejas, terutama yang mereka yang duduk di pusat penempatan banjir. Sebab tu seperti mana yang disebutkan oleh Sir Fauzan tadi, jaga SOP ni sangat penting. SOP ni bukan sekadar kita nak ikut arahan tak nak elak disaman, tapi dia adalah untuk kebaikan bersama kita dan juga para penerima manfaat, untuk elakkan daripada keadaan lebih teruk lagi. Mereka berada dalam keadaan yang kritikal, ada yang hilang rumah, ada yang hilang terjejas pendapatan dan sebagainya. Tapi kalau dalam keadaan begini kita memburukkan lagi situasi dengan kita tak jaga SOP, maka kita tak nak ada jadi kluster di pusat pemilihan banjir dan sebagainya. Seperti mana saya ada jadi satu di Pahang, ada satu kes hari tu, bila kita baca paper, ada NGO daripada kawasan merah yang pergi ke kawasan yang hijau, mungkin kerana kegagalan mematuhi SOP menyebabkan berlakunya jangkitan di kawasan penerima bantuan tersebut. Sebab itulah kita ni, terutama yang duduk di Negeri Selangor ni, kita panggil admin group PKP lah kan. Orang lain live masuk. Selangor ni tak admin, dia tak keluar lagi lah setakat ni. Sebab tu kita bila berada di kawasan zon merah yang kes sangat tinggi hari-hari ni, bila kita nak pergi bantuan ni, kita kena betul-betul jaga diri. Bahkan ada setengah kawasan, contohnya seperti kalau kita nak ke Pahang dan sebagainya, mereka menggalakkan kita untuk kita buat swab test terlebih dahulu. Bila kita buat swab test, confirm kita ni bersih ataupun selamat daripada bebas daripada jangkitan wabak COVID-19, maka kalau kita pergi itu adalah lebih baik lagi. Satu, kita kena jaga SOP lah untuk mengelakkan berlaku jangkitan. Dan kita juga di sana, kita kena ingat bahawa jangan kita anggap mereka saja, kita sendiri pun kena jaga diri lah, kerana kita tahu dan kebanyakan kes yang kita tengok berlaku jangkitan ni, mangsa-mangsa ataupun sakit-sakit COVID-19 ni, mereka yang terdedah pada orang ramai.
Dan bila kita berada di pusat bantuan banjir, kita berada dalam keadaan agak dekat, kita terpasang kat bantuan dan sebagainya, ini risiko yang agak tinggi yang kita kena jagalah. Kerana kita pun ada ahli keluarga, kalau kita tak nak kita ada jangkitan dan disebabkan niat kita baik untuk beri bantuan dan sebagainya, tapi dalam keadaan kita tidak patuh SOP akan memberi kesan kepada kita dan ahli keluarga kita. Ini kita tak nak. Ini satu benda yang penting lah kerana kita protecting life. Kita nak jaga diri kita sebagai pemberi bantuan dan lebih lagi orang yang menerima bantuan dalam keadaan vulnerable, dalam keadaan mereka ni fragile, baru kehilangan mungkin kehilangan rumah dan harta dan sebagainya. Kita tak nak mereka berada dalam keadaan yang lebih teruk lagi. Baik, satu. Keduanya, antara momen yang kita tak boleh lupakan adalah bila kita sampaikan bantuan di kampung-kampung pedalaman di Keluang tu, bila sahabat-sahabat kita daripada Permai Care dia bagi tahu bahawa ni MVM, anak-anak muda MVM ni datang daripada Puchong, Selangor. Pakcik-pakcik ni daripada Keluang ni dia pelik macam Masya Allah sanggup, terima kasih kerana sanggup datang daripada Puchong, Selangor, datang ke Keluang nak sampaikan bantuan kepada kami ni. Mereka rasa sangat terharulah. Walaupun bantuan yang kita bagi ni tak seberapa sebenarnya, tapi dengan apa yang mereka hilang ni memang tak setimpal lah kan. Yelah, kita cuba sekadar meringankan bantuan mereka saja. Tapi walaupun bantuan yang kita bagi tu agak kita kata ringan, tapi nilai bantuan tu di sisi mereka kerana kita sanggup datang dari jauh, sanggup tanya khabar pada mereka, tengah tanya cerita keadaan rumah macam mana. Bila mereka dapat ceritakan kepada kita, dapat luahkan apa yang mereka hilang, perasaan mereka dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa lega. Dan ini adalah satu daripada psikososial lah. Bukan sekadar kita bagi bantuan ni untuk mereka punya keperluan harian, tetapi juga kita datang, tanya khabar, kita ambil perhatian, mereka rasa macam mereka ni disayangi, mereka rasa mereka ada orang yang lebih berat pada mereka walaupun kita datang daripada jauh, tak kenal mereka dan sebagainya. Mereka rasa ini satu yang dapat meringankan beban lah. Dan ini adalah satu momen-momen yang biasa kalau kita jadi volunteer. Memang jadi volunteer ni penat. Kadang-kadang kita kadang-kadang tak cukup tidur, kita terpaksa ambil cuti, kadang-kadang kita terpaksa banyak pengorbanan yang kita terpaksa lakukan untuk buat kerja volunteerism ni. Tapi bila kita dapat tengok senyuman daripada orang yang menerima bantuan, kita dapat tengok mereka ni senyum, cakap terima kasih kepada kita, nampak mereka ni terharu dan sebagainya, kita rasa macam apa yang kita lakukan, volunteerism ni, pengorbanan yang kita lakukan ni menyebabkan kita rasa terbalas, kita rasa puas. Sebab itulah ada orang yang memang dia jadi macam excited untuk buat kerja-kerja volunteerism ni dan dia jadi bersemangat. Kenapa? Kerana momen dapat tengok orang yang kita beri bantuan ni senyum dan ucap terima kasih kepada kita ni adalah satu momen yang priceless, yang sangat berharga, yang kita tak boleh nak dapat daripada tempat-tempat lain lah. Dan bila kita turun bagi bantuan, kita akan belajar rasa syukur, kita akan rasa orang lain diuji dengan ujian yang berat. Kita ni Alhamdulillah kadang-kadang Allah Ta'ala dapat ujian pun yang ringan, Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kita. Maka kita yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala, kita kena banyak membantu mereka lah. Sumbang balik, yang ada masa, sumbang tenaga, jadi volunteer, bantu pada mereka yang memerlukan. Dan benda ni dia jadi saling melengkapi di antara masyarakat. Ada golongan yang diuji, yang kurang bernasib baik, dan kita ni golongan yang Allah Ta'ala beri kelebihan, ada masa, ada rezeki dan sebagainya. Kita kena gunakan kelebihan Allah Ta'ala bagi ni untuk bantu mereka semula. InsyaAllah, itu saja. Okay, terima kasih Ustaz. Rupanya risiko dia dekat situ ialah sebab kita nak kena jaga SOP betul-betul. Sebab kita nak jaga diri kita juga daripada terkenanya COVID, tapi dalam masa yang sama kita nak bantu orang kan. Okay, betul juga. Kadang-kadang dari kita bantu orang ni pun kita dapat tahu, kita dapat dengar macam mana kehidupan orang lain, buatkan kita rasa puas. Macam Ustaz cakap kan, kita rasa puas, kita rasa macam terbalas dengan apa yang kita bantu ni, dengan apa yang kita buat untuk diorang ni. Okay, saya teruskan kepada panel kita yang ketiga, Wan, Encik Rizwan bin Osman. Okay Wan, okey lagi ke Wan? Tak dengar. Hello? Okay, Boleh dengar tak? Okay, boleh dengar. Okay, boleh teruskan. Okay.
Okay, Wan, apa cabaran yang Wan hadapi dan boleh ceritakan sikit saat yang paling suka yang Wan tak boleh nak lupakan semasa jalankan misi banjir baru-baru ni? Pertamanya Alhamdulillah misi tu berjalan lancar dan walaupun dalam masa satu hari kita berjaya sudahkan serahan bantuan dengan sebaik mungkin lah. Lebih daripada 5 lokasi kita hantar daripada satu point ke point yang lain. Seperti yang Ustaz Hasbullah sebutkan tadi, memang kepuasan dan bila kita cerita pasal pengalaman yang tak dapat lupakan ni kan, sebenarnya setiap misi tak kisah dalam ataupun luar negara, memang ada momen-momen yang seronok lah, yang tak boleh dilupakan. Ada juga momen yang tak semestinya semuanya manis kan. Cumanya menyentuh pada Ustaz Hasbullah tadi kata senyuman penerima manfaat. Dan kita boleh kalau kita tengok sekarang ni, contohlah saya boleh bagi contoh. Kita sedia maklum macam kerja-kerja yang Ustaz Abid Liu buat kan. Sebenarnya tujuan dia bukan nak menunjuk, tapi dengan kerja-kerja kesukarelawanan, kerja-kerja kebajikan ni, sebenarnya poin dia antara poin yang kita boleh ambil. Contoh kan, nak mencari doa orang miskin, nak mencari doa orang susah, nak mencari doa-doa yang Allah makbulkan. So saya nampak dekat situ, contohlah kan, ada seorang ustaz ni dia kata, saya doa ada berjuta orang seperti Ustaz Abid Liu yang sudi berjuang berpisah dengan anak isteri demi mencari doa orang miskin, doa orang susah. Dan dia katakan lagi, ya Allah, berjuta rahmat yang kau beri tu bagilah sedikit pada kami, bagilah sedikit pada aku. Moga Allah panjangkan umur dan rahmati guru kami. So saya kongsikan tu sebab nak bagi semangat pada sukarelawan MVM, siapa yang menonton kan. Moga-moga semangat sukarelawan tu tak habis walaupun masa pandemik ni kan. Kita tetap teruskan dengan MVM Rovers ni kita ada kan. Dan kita ada banyak lagi program, kalau boleh tengok di website MVM ada untuk Mu Malaysia, kempen-kempen yang sedang berjalan. So kalau menyentuh pada misi pasca banjir di Kluang Johor baru ni, benda-benda tu relate kepada kerja-kerja, tak kisah walaupun staff ataupun sesiapa sahaja yang ada azam untuk sama-sama bantu masyarakat, sama-sama nak menyumbang kepada ummah kan, dunia kan. Sebabnya kalau boleh saya relatekan sikit, pengalaman ni saya pernah mengalami, saya tak pernah pergi Syria, saya tak pernah pergi misi-misi di Middle East, tapi pernah ke Filipina, pernah ke Aceh. Walaupun di kampung orang asli sekalipun, momen tu tetap ada yang sangat valuable. Itulah kepuasan menyertai kesukarelawanan, aktiviti kebajikan. Dan benda ni moga-moga mesej tu lebih meluas. Apa yang kita lakukan ni membawa manfaat kepada lebih ramai yang terjejas, yang memerlukan lah. Menyentuh juga kepada benda-benda grafik yang macam site media kreatif ni buat kan. Technical issue macam video ataupun potret-potret yang menyentuh emosi. Kalau kita tengok Kak Fiza kan, Kak Fiza mesti banyak momen dalam satu gambar tu menceritakan beribu-ribu mesej ataupun memang tersentuh ataupun mesti ada cerita di sebalik tu kan. So insyaAllah saya tak bercakap panjang sebab nak bagi laluan kepada Kak Fiza yang banyak lagi cerita best dia. Sekarang pun kita dah 9.34. Moga-moga apa yang MVM buat, apa yang NGO-NGO lain buat, kesedaran untuk menyampaikan mesej pada masyarakat, semangat sukarelawan ni terus diperhebat, terus kita semangatkanlah untuk terus support NGO-NGO kita, terutama Muslim Volunteer Malaysia kan. Kita ada rakan kemanusiaan, kita ada volunteer yang tetap setia mendengar kan. Kalau ada soalan boleh tanya dekat ruangan komen, Zila akan bacakan nanti. Setakat itu sajalah yang saya kongsikan. Moga-moga apa yang saya sharekan ni membawa manfaat lah. Daripada pesanan Ustaz Abid Liu tadi, contoh-contoh yang kepuasan buat kerja kebajikan ni. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah sama-sama kita doakan kita berjaya mengharungi pandemik ni lah. Itu saja daripada saya, Zila. Terima kasih. Okey, terima kasih Wan. Okey, macam Wan cakap tadi kan, setiap misi kita ni ada
momen yang manis, ada yang tak manis. Sebenarnya kadang-kadang kan macam Zila pun ada juga pernah pergi beberapa misi. Kadang-kadang momen yang tak manis tu sebenarnya manis di penghujungnya. Sebab kita ni bukan pergi nak bantu orang tu nak dapatkan balasan yang best-best pun, sebab kita memang tujuan niat kita memang nak bantu orang. Jadi momen yang tak manis tu sebenarnya manis juga sebenarnya. Okay. Terima kasih Wan. Okay, sekarang ni ada soalan ke? Kalau ada lagi soalan nanti saya kumpulkan, nanti saya akan tanya di penghujung. Sekarang ni kita nak tanya Kak Fiza. Kak Fiza. Ya. Okay, Kak Fiza okey lagi ke? Kesian Kak Fiza. Okey. Tak okey je. Betapa semangat ni. Okay, Kak Fiza. Mungkin cerita dia berbeza dengan panel-panel sebelum ni. Apa momen yang paling Kak Fiza tak boleh lupa sepanjang jalankan misi di Syria? Okay, misi di Syria, momen yang paling baru-baru ni lah. I mean, waktu kita orang start jalankan misi, mana berlaku pada baru-baru bulan 1 macam tu, waktu kita dah masuk Syria, kita nak masuk satu camp ni tau. Nak masuk satu camp, kita nak waktu tu nak bagi sekejap. Kita bagi agihan arang. So waktu tu hujan tau. Dah lah cabaran dia sejuk, hujan lagi. Okey lah, tak apa. And then waktu nak balik tu datanglah seorang amu ni. Sebagai tanda terima kasih dia bagi buah-buah yang segar kat kita. Okey, makanlah. Terima kasih sebab bantu mereka. So dia bagilah buah-buah ni. So kita ambil salah satu, lepas tu yang lain banyak baki tu kita bagi kepada pelarian Syria kat camp tu. Lepas tu kita nak pergi ke camp kedua. Kita berhenti lagi sebab waktu tu salah seorang daripada tim kita ni dia haus. Kita nak kopi, waktu tu nak kahwa. So berhenti nak beli kopi. Tiba-tiba waktu tu rakan Kak Fiza ni, salah seorang nama dia Salman dengan Bayan, tiba masuk dalam kereta, tiba senyap. Kenapa kau ni tiba-tiba masuk senyap kan? Dah macam malaikat lalu dah. Kenapa tiba-tiba? Lepas tu rakan lapangan kami ni bagi tahu. Ada berlaku letupan dekat jalan yang kita nak lalu. Dan kita nasib baik kita lambat waktu tu. Kita tak lalu pun jalan tu. Dan kita lalu jalan lain. Masya Allah, Allah selamatkan kami waktu tu. Kalau katakanlah kami tidak terlambat waktu tu dan kami tak singgah dan amu tu tak ada katakan nak beri buah-buahan kat kami, kami tak tahulah apa jadi pada kami. Dan saya dan Akak Fiza pun tak tahu adakah Akak bersiaran kat sini lagi berjumpa Gazila yang cantik ni. Itulah hikmah dia. Bayangkan walaupun Syria ni tak macam Syria waktu awal peperangan, which is bandar dia orang kata dah boleh berjalan, ekonomi berjalan seperti biasa walaupun dah dikontrol oleh Turki, tetapi masih lagi berlaku suicide bomber yang mana diorang hantar kereta untuk bom. Dan kalau ikutkan waktu bom hari tu hampir 6 orang kehilangan nyawa. Masya Allah. Tak tahu nak katakan kesiannya mereka. Tapi itulah, nak bandingkan Syria dulu dengan Syria sekarang, dia dalam era kebangkitan tapi masih lagi memerlukan, which is poverty makin tinggi. Mereka hilang tempat kerja, mereka tak ada tak ada pekerjaan. Yang duduk di kemah, sentiasa duduk di kemah, tak hanya datang untuk menunggu bantuan. Itulah dia. Itulah nak katakan, kalau nak compare kat Lubnan ni Zila, yang mana diorang tak boleh duduk tau. Diorang tak boleh duduk dekat rumah yang berbatu. Diorang kena duduk kat kemah. Bayangkan kemah tu yang waktu musim sejuknya suhunya boleh mencecah sehingga -15. Dengan kalau katakan ais tu, salji tu sampai ke sampai ke lutut, yang kalau kita jalan tu, kalau kita sini dah rasa sejuk, macam mana pula pelarian Syria yang duduk kat kemah tu. Akak Fiza tak boleh bayangkan lah. Sebab tadi pun kita orang ada buat challenge tau. Kita ada buat challenge yang mana kita tak pakai sweater, kita duduk dekat tepi salji. Itu pun hanya ambil masa kurang dari setengah jam. Masing-masing dah masuk dalam kereta. Semua kata, aku sendiri pun tak mampu untuk sejuk, bagaimana pelarian Syria yang lain tu. Tak tahulah Zila, Akak bila datang kat sini Akak rasa betul-betul menginsafkan. Yang mana kadang-kadang kita ni tak sedar tau. Bila kita duduk kat Malaysia, kita kadang-kadang kita tak rasa nikmat bersyukur tu. Bila kita rasa, aku tak cukup ni lah, aku nak ni lah. Bila kita rasa, contoh, kita ada kereta sebiji,
Tapi aku rasa kereta aku kecil. Aku nak kereta lagi besar. Pertama. Yang kedua, makanan. Aku tak cukup makanan ni. Aku nak tak cukup seminggan. Aku nak 2 pinggan. Tapi akhirnya membazir. Tapi bayangkan mereka yang berada di Camp New Zealand dengan hidup serba kedaifan, mereka sentiasa cakap, tak apa, tawakal tu Allah. Allah ada. Ada insya-Allah yang bantu aku. Allah Itulah. betul-betul mengucapkan. Okey Kak Fiza, saya nak tanya sikit lah kan. Tadi Kak Fiza cakap diorang ni tak boleh duduk di rumah batu. Kenapa? Sebabnya kalau ikutkan kerajaan Lubnan, dia meletakkan yang mana hanya rakyat Lubnan sahaja yang boleh mendirikan rumah, yang duduk di rumah batu ataupun mendirikan rumah batu. Kalau katakan pelarian, mereka hanya boleh duduk di kemah saja. Kalau mereka nak duduk rumah batu, mereka kena sewa lah daripada orang lain. Contohnya kalau duduk di rumah batu, duduk dalam satu keluarga yang ramai, so sewa dia sebulan $100 ke $200 ke, begitu. Kalau tak, kau kena duduk dekat kemah. Kemah dia usang. Yang mana kalau katakan kemah dia ada yang koyak, yang mana kalau macam contoh, kalau saji yang tebal tu, yang apa orang cakap saji yang tebal, hempap kat bumbung tu, kalau dah terlalu berat, maka kemah tu runtuh. Sangat dahsyat. Itulah, akak tak boleh bayangkan berada dekat sini sewaktu musim sejuk. Kalau mungkin kita rasa seminggu, 2 minggu, kita rasa okey seronok dapat tengok. Tapi bila kita duduk lama-lama dengan storm yang sekarang ni, yang berlaku, storm, ribut salji, akak sendiri pun tak mampu tau. Akak sendiri cakap, ya Allah aku tak mampu, aku nak balik Malaysia, aku tak mampu nak hidup kat sini. Sedangkan akak sendiri tak mampu, macam mana yang lain? Okay, faham. Okay, macam kalau saya pun macam Kak Fiza cerita tadi yang pasal bom tu, kalau saya pun dah panik dah. Tapi Betul. kalau orang kata di setiap berlakunya sesuatu tu ada hikmah dia kan. Betul. Ada hikmah dia. Okay, Kak Fiza saya ada satu soalan lagi. Ya, silakan. Okay, boleh tak ceritakan macam mana keadaan saudara Syria kita di kem-kem pelarian? Adakah banyak bantuan diterima ataupun tersekat akibat kawalan pergerakan di sana? So far bantuan diterima. Nak katakan mereka tidak diterima secara keseluruhan, tidak. Mereka menerima sahaja bantuan, tetapi bantuan itu tidak mencukupi, Zila. Bayangkan dekat dalam Syria tu bukan hanya ada seorang dua orang tau. Ada 11 juta yang duduk dalam Syria, yang duduk dalam kemah, yang memerlukan bantuan kemanusiaan. So macam mana bantuan tu, kalau kita katakan oh aku dah hantar tahun ni dah cukup lah tu, tak. Bantuan tu setiap masa mereka memerlukan food, mereka memerlukan kontak makanan, mereka perlukan arang. Kalau macam musim sejuk ni, kadang-kadang kalau ada satu kanak-kanak ni tak pernah makan ayam, bila kita datang bawa hot meal tu, inilah yang dia cakap, inilah hari pertama yang aku dapat rasa makanan ayam tu. Bayangkan kita kat Malaysia hari-hari makan ayam, makan Nandos, makan KFC, makan McD. Macam mana dengan pelajar Syria ni, anak-anak Syria ni? So aku macam, ya Allah, tak tahulah. So kalau katakan tersekat tu, mungkin sebabnya bila berlakunya pandemik COVID-19 ni, Zila, so bila kita nak masuk ke satu kawasan, ke satu kawasan, dia perlukan permission, contohnya di Lubnan ya Zila kalau di satu kawasan, bila berlaku lockdown dekat Lubnan, kedai semua tutup. Tak boleh keluar. Sebab kalau Zila nak tahu, di Lubnan ni populasi rakyat dia 5.5 juta. Dan kes dia setiap hari boleh mencecah sehingga 6,000. Bayangkan kalau kita kan di Malaysia, kalau kita di Malaysia populasi dia 34 juta. Dan kes sehari boleh mencecah 5,000. So kes Lubnan ni populasi dia sangat rendah dan kes sangat tinggi. That's why dia buat lockdown dan kita orang tak boleh masuk ke kawasan lain sebelum dia start macam PKPB. Waktu PKP dekat Lubnan ni, kita hanya boleh pergi ke Arsal je. Bila sampai ke Arsal tu, barulah boleh bergerak bebas hantar bantuan. Dan bila dia dah announce pada 18 Februari kalau akak tak silap, so waktu tu dia announce untuk PKPB, barulah waktu tu kami buat perancangan untuk kita nak masuk ke BIKOK, kita nak masuk ke AKAR untuk hantar bantuan. Agar bantuan-bantuan ni dapat memberi manfaat kepada ramai orang. Okay, jadi nak ke sana, nak masuk ke BIKOK semua tu boleh lah ya? So far dia macam dipermudahkan, alhamdulillah, sebab dia dah fasa era PKPB juga. Kalau kau nak pergi ke satu tempat, satu daerah, kau kena bagi apa orang cakap, isi dulu borang, reason apa, barulah kau boleh pergi. Kalau tak adalah. Tapi alhamdulillah lah, so far
Allah memudahkan perjalanan kami. Allah sebab niat kita untuk membantu saudara Islam yang memerlukan. So alhamdulillah dipermudahkan, kita dapat sampai ke Bikok untuk hantar bantuan. Kita dapat ke akar. Alhamdulillah. Okay, Kak Fiza, SOP dekat sana macam mana kawalan pergerakan di Turki Syria tu? Kalau di Turki Syria ni, Turki Syria Lubnan lah. Kalau katakan kita mematuhi SOP yang mana setiap kali kita pergi buat agihan, yang mana kita kita akan pakai pelitup muka. Kita pakai glove, kita pakai face shield. Yang mana kita membuat penjarakan 1 meter, yang mana kita kurangkan kontak. Tetapi itulah mungkin bagi pelarian juga mungkin salah satunya mereka kurang pengetahuan mengenai benda-benda ni. So contohlah kita bagi satu kemah, bila dia nampak kita pakai kemamah ni, pakai mask ni dengan face shield ni, dia kata apa? Corona, maafi corona katanya. Lepas tu dia kata, enti sinis. Dia kata kita Cina pula. Yang seorang tu kata kita Nepal. Aku cakap, aku Malaysia, okay? Lepas tu kita cakap lah, kita bagi kemamah kat dia. Kemamah ni mask muka, pelitup muka. Kita bagi kat dia seorang-seorang. Kita bagi kat seorang-seorang, dia kata apa? Maafi corona. Wallah, maafi. Semua kat Allah dia kata semua Allah. Tak ada corona kat sini. Lepas tu kita cakap lah, kau pakailah ni bagi pakai. Dia tak pakai tau. Masuk dalam poket. Lepas tu dia cakap, pakai. Kalau tak kau tak dapat food pack. Pakai dia. Dah dapat dia pergi kat food pack tu, buka balik. Itulah dia. Beza lah kan. Tapi kita faham lah, mungkin mereka kurang pengetahuan mengenai COVID-19 ni. So kalau katakan kat Lubnan, dia bukannya mengenai Arab Lubnan saja, dia mungkinlah ada setengah yang kurang pengetahuan mengenai cara nak kekang COVID-19 ni. Apa yang kita boleh buat, kita ajar dia. Kalau dia tak nak, kita tetap juga suruh dia pakai. Sebab mana kita nak supaya tak adalah jangkitan. Kalau tak efek kepada kita, mungkin kita beri efek kat dia, kita tak tahu kan. Itulah. Yang anak-anak pun sama juga. Sebab anak, kalau katakanlah contohnya sebelum-sebelum ni kan, bila kita sampai je dekat lapangan, anak-anak Syria ni dia suka kerumun dengan kita tau. Baik-baik nampak ada telefon. Dia akan cakap, nak bergambar. Lepas tu, bila sekarang ni, kita terpaksa orang cakap menjarakkan supaya mereka tak dekat dengan kita, supaya kita tidak menjadi penyebar kepada mana kita tahu kita tiba terefek ke, kita tak nak jadi penyebar kepada anak-anak ni. Itu salah satu usaha kita nak sebarkan awareness mengenai COVID-19 kepada pelarian juga. Kita bagi kemamah, which is kita bagi mask, kita bagi hand sanitizer kepada mereka. Semoga adalah perkara-perkara awareness tu sampai juga kepada mereka, kepada anak-anak mereka, insyaAllah. Okay, rupanya berbeza rakyat di sana dengan kita punya pengetahuan kan. Mungkin betul. Juga, mereka ni pelarian jadi tak tahu info-info berkaitan COVID ni lebih mendalam. Okay. Betul. Kita kita ada soalan. Soalan daripada penonton kita, Muaz Mat Syarif. Okay. Maaf saya bertanya, kalau saya ingin sumbangan dari segi pakaian untuk mangsa banjir. Mangsa banjir. Macam mana prosedurnya? Okey, ni saya boleh tujukan kepada Ustaz ataupun Cik Fauzan. Boleh terangkan sikit macam mana nak menyumbang dari segi pakaian untuk masa banjir kita. Okey, persilakan. Ustaz. Tak dengar. Alright, okay. Boleh test? Okay, mana Ustaz? Okay, baik. Untuk sementara waktu ni kita tidak kumpul ataupun tidak terima baju-baju untuk diberi kepada masa banjir. Baik, satu yang kita kena faham adalah orang banjir ni tak semestinya dia perlukan baju. Sebabnya berdasarkan pengalaman saya dalam dunia NGO, kita banyak misi bantuan.
Satu yang kita belajar yang paling penting sekali adalah assessment. Penting untuk kita buat assessment, penilaian sebelum kita bagi bantuan. Assessment tujuannya untuk apa? Baik, contoh. Biasa kita dengar kalau sekolah tahfiz terbakar, sekolah tahfiz dalam keadaan susah, apa dalam kepala kita nak bagi bantuan? Kita akan hantar beras, kita akan bagi sardin. Apa yang kita rasa kita nak bagi? Dia adalah lebih kepada donor oriented. Baik. Tapi kalau kita buat macam tu, akhirnya dia akan bagi beban pula kepada sekolah tahfiz terbakar tu. Sebab apa? Sebab bayangkan ada 5,000 rakyat Malaysia yang hantar beras ke sekolah tahfiz tersebut, dan sekolah tahfiz tersebut terpaksa jadi dah jadi macam gudang beras Faizah dah kat situ, penuh ni. Dan biasa kita buat assessment, kita pergi ke rumah-rumah orang kampung, contohnya kita pernah pergi ke Kelantan, di TV3 Kelantan, kita masuk rumah senam tu, rumah dia memang teruk lah. Tapi bila kita pergi masuk dapur dia, dia punya dapur dia tu macam kedai runcit lah. Sardin susun, beras disusun bertingkat dengan tepung apa semua, macam kedai runcit. Sebab apa? Sebab kita lebih kepada donor oriented. Apa yang kita ada, kita nak bagi. Sedangkan kalau kita buat assessment, kita akan tengok apa sebenarnya yang diperlukan. Sebab itulah bagi kita, sukarelawan, kita kena buat assessment, tengok perlukan. Kalau kita ada baju, kita nak bagi baju, adakah mereka perlukan baju? Baik, sebab kemungkinan mereka tak perlukan baju pun. Kemungkinan baju dah banyak yang ada yang bagi pada mereka. Tapi kalau kita terus bagi, dia akan jadi lambakan. Ingat saya, kalau tak salah saya pergi mission banjir Kelantan 2014 ke 2015 yang banjir turut di Kelantan, di Gemusang tu. Kalau kita pergi sana, kita akan dapati baju, longgokan baju-baju yang orang sedekah ni bersepah tepi jalan. Dia dah jadi satu macam pemandangan yang tak elok. Kenapa? Kerana kita fikir nak bagi baju. Baik. Dan di pihak itu dari sudut assessment lah keperluan. Setakat ni itu bukan keperluan mereka untuk, dan kita sendiri pun di Muslim Volunteer Malaysia kita tidak ada space. Maaf sebab kita tidak ada space. Kalau datang ke pejabat MVFC, Muslim Volunteer Malaysia tu, kita duduk di sebelah IOI Mall Puchong. Memang parking susah, kawasan crowded, kita duduk di tingkat 2, tingkat bawah tu ada kedai lain. Memang kita tak ada sempat nak simpan pakaian-pakaian ni lah buat masa ni. Doakan mudah-mudahan nanti MVM ada rezeki lebih, kita boleh ada pejabat yang lebih selesa, kita boleh ada ruang penyimpanan. Mungkin pada waktu tersebut kita boleh terima. Tapi cadangan daripada soalan daripada Encik Muaz Mat Syarif tadi kan, baik, kalau ada pakaian nak sedekah pada siapa, baik, saya cadangkan pergi ke NGO yang ada terima. Antaranya seperti saya boleh cadangkan di Charity Shop Islamic Relief Malaysia di Bandar Baru Bangi. Pergi ke Bandar Baru Bangi, Sektor 9, dari Charity Shop katanya mereka terima pakaian-pakaian sama ada untuk dijual balik dan dana tu disumbangkan kepada mereka memerlukan ataupun mereka akan sedekahkan pakaian tersebut. Buat masa ni MBM minta maaf kita tidak ada kekuatan ataupun keupayaan untuk simpan barangan tersebut kerana kita ada limitasi space, dan juga dari sudut assessment yang kita dapat selama ni pun kita berdasarkan keperluan kepada penerima manfaat di tempat tersebut. Kalau mereka, kita dapat assessment, contohnya banjir di Pahang, sebagai contoh, kita buat assessment sama ada kita ataupun partner kita di sana, mereka kata mereka tak perlukan lagi makanan kerana dah banyak NGO bagi beras, dah banyak NGO bagi tepung, mereka perlukan tilam. So kita akan bagi tilam. Katakanlah mereka kata semua dah cukup, mungkin dari sudut pembelajaran anak mereka. Kerana barangan sekolah banyak dah habis hanyut, mereka nak belajar semula, tak ada kelengkapan sekolah, maka kita akan bagi kelengkapan berdasarkan apa yang mereka perlukan. Ini pentinglah untuk kita belajar dari sudut assessment keperluan penerima manfaat sebelum kita memberi sesuatu kepada mereka yang memerlukan, supaya sumbangan tersebut tidak membazir lah. Okey, itu saja. Okay, saya dapat tahu juga selain IRM, Yayasan Basmi Kemiskinan pun dia terima baju juga. So bolehlah kita cadangkan dekat Muaz ni. Boleh juga salurkan kepada Yayasan Basmi Kemiskinan. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bukan senang nak jadi sukarelawan di musim pandemik ni. Penuh dengan cabaran apabila kita perlu buat sesuatu tapi perlu patuhi SOP supaya kita pun tak terdedah kepada COVID dan sebagainya. Okay, sebab nak turun membantu pun tak boleh ramai-ramai kan. Sangat terhad program yang memerlukan volunteer ni. NGO macam MVM sendiri pun terpaksa ubah macam
Encik Fauzan sendiri cakap kita terpaksa ubah kita punya program yang dah kita rancang, kita totally ubah kita punya cara macam mana kita nak sampaikan apa semuanya. Okay, bagi saya sukarelawan MVM Rovers Jejak B40 ni idea yang sangat bagus dan sesuai juga di musim COVID dan PKP ni. Sukarelawan kita perlukan hanya beberapa orang sahaja untuk turun ke rumah-rumah yang memerlukan bantuan yang mereka tahu di kawasan rumah mereka dan mereka buat assessment dan kita dalam MVM ni akan ajarlah sebelum dia orang buat assessment tu macam mana. Jadi siapa yang dah daftar MVM Rovers Jejak B40 baru-baru ni, nanti kami akan ajar anda macam mana kita nak buat assessment dan sebagainya sebelum kita start ke rumah mereka, kita start mengunjungi rumah mereka. Baiklah, okey, komen pun tak ada lagi dah. Okey, baiklah kita dah sampai di penghujung. Okey, sebenarnya solution ni dia ada banyak episod untuk tahun ni kita buat. Jadi ini adalah episod pertama dan episod kedua kita akan buat juga dalam masa yang terdekat ni dan jumpa anda di next episode solution. Jika anda ada cadangan tajuk apa yang ingin kami kupaskan dan penceramah kegemaran anda yang nak kami jemput, boleh utarakan cadangan anda di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba penuhi mana yang sesuai dengan cadangan-cadangan anda. Okey, terima kasih semua yang sudi meluangkan masa bersama kami walaupun dah pukul hampir 10 malam. Masih ada yang sudi bersama kita. InsyaAllah saya jemput semua panel-panel kita. Terima kasih panel-panel kita. Terima kasih juga kepada MVM kerana sudi jemput saya. Okay, terima kasih Kak Fiza. Terima kasih Ustaz dan Cik Rizwan ataupun Wan sudi. Terima kasih. Okay, hati-hati Doakan kami tim Malaysia for Syria. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan jauh daripada wabak pandemik COVID-19. Salam tim kat sana. InsyaAllah. Salam kepada Ziad, Marwan, Syafiq. InsyaAllah. Okay, jumpa di next episode. Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum.